Hai murid-murid, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kita akan belajar topik ibadah dengan tajuk perkara sunat di dalam solat. Di akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat mengetahui pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat. Dan yang kedua, murid dapat membezakan apakah dia sunat ab'ad dan sunat hayat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perkara sunat yang ada di dalam solat. Pertama, sunat ab'ad, iaitu amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, kita perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Contoh bagi amalan sunat ab'ad ini ialah membaca doa kunut. Perkara sunat yang kedua ialah sunat hayat. Sunat hayat ialah amalan yang dituntut. Jika ditinggalkan, kita tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Contoh amalan sunat ini ialah membaca doa iftitah. Apakah dia perbezaan sunat ab'ad dan sunat hayat? Mari kita lihat. Sunat ab'ad ialah amalan yang amat dituntut untuk melakukannya. Manakala sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut untuk melakukannya. Perbezaan yang kedua ialah sekiranya kita meninggalkan sunat ab'ad, kita perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Manakala sekiranya kita meninggalkan sunat hayat, kita tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Baiklah murid-murid, mari kita pergi kepada contoh perkara sunat ab'ad yang kita lakukan di dalam solat. Perkara pertama ialah duduk dan membaca tahiyat awal. Kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal seperti Allahumma salli ala Muhammad. Ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir seperti wa ala ali Muhammad. Sunat ab'ad yang keempat ialah membaca doa kunut pada solat subuh. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa kunut. Kita pergi pula kepada perkara sunat hayat dari segi perbuatan yang kita lakukan di dalam solat. Pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketiga, melihat ke tempat sujud. Keempat, duduk iftirash dan duduk tawaruk. Mari kita lihat bagaimanakah dia duduk iftirash dan duduk tawaruk. Baiklah, duduk iftirash ialah seperti ketika duduk tahiyat awal. Manakala duduk tawaruk ialah seperti kita hendak duduk tahiyat akhir. Sunat hayat yang kelima ialah meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan sunat hayat yang keenam ialah memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Baiklah murid-murid, jom kita pergi pula kepada sunat hayat dari segi bacaan. Yang tadi kita bincangkan adalah dari segi perbuatan. Yang akan kita bincangkan ini ialah dari segi bacaan. Yang pertama ialah melafazkan takbirul intiqalat, iaitu lafaz yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat seperti Allahu Akbar. Sunat yang kedua ialah membaca isti'azah sebelum membaca surah Al-Fatihah seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan menyebut amin selepas Al-Fatihah seperti waladdallin
Amin. Sunat hayat dari segi bacaan yang ketiga ialah membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Dan yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Ada lagi lah murid-murid. Ada 10 rupanya sunat hayat dari segi bacaan ni. Baik, kita terus kepada yang keenam. Keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketujuh, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Juga merupakan perkara sunat hayat dari segi bacaan di dalam solat. Kelapan, membaca doa ketika duduk antara dua sujud seperti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kesembilan, membaca selawat Ibrahimiyah seperti Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan yang terakhir sekali iaitu yang ke-10 ialah memberi salam kedua dengan lafaz bacaannya ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah murid-murid, di sini Ustazah senaraikan kesemua perkara-perkara sunat abad dan sunat hayat yang kita telah lakukan di dalam solat. Rupa-rupanya banyak perkara sunat hayat dan sunat abad di dalam solat kita selama ni. Jadi Ustazah harap semua perlu mengekalkan perkara sunat yang amat dituntut ini. Dan ingat ya murid-murid, sekiranya kita ada tertinggal salah satu daripada perkara-perkara sunat daripada sunat abad, kita perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Sekian saja buat kali ini. Syukran jazilan dan Assalamualaikum.